Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar semula pendidikan kesenian setelah 2 minggu kita cuti sekolah. Jadi kita kena semangat dan ber-PDPR semula. Okey, murid-murid? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Cuba teka. Sekarang kita boleh buka muka surat 49. Awak boleh rujuk muka surat 49, buku teks Pendidikan Kesenian tahun 2, muka surat 49. Okey, boleh buka sama-sama. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Apa itu cetakan? Awak pernah dengar tak cetakan tu apa? Cetakan adalah proses menerap blok berdakwat ke atas sesuatu permukaan seperti kertas ataupun kain. Maksudnya cetakan ni adalah satu benda yang kita buat menerap blok berdakwat ke atas sesuatu permukaan sama ada kertas ataupun kain. Contoh, kalau kita nak pergi print, tu maksudnya salah satu jenis cetakan lah. Dia cetakkan di atas kertas. Okay, slide seterusnya contoh cetakan. Awak boleh tengok contoh cetakan melalui gambar tu. Kita kena buat bentuk cetakan, lepas tu kita cetak di atas kertas ataupun atas kain. Penghasilan cetakan menggunakan bahan terpakai seperti kotak, span, tali tebal ataupun mancis. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 49. Kat situ ada contoh dia macam mana bentuk cetakan tu dibuat. Dia buat melalui span, dia buat melalui kotak, dia buat melalui tali tebal ataupun mancis. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Selepas kita dah buat cetakan tu, kesan cetakan akan menghasilkan rupa. Bila kita dah cetak kat atas kertas ataupun atas kain, nanti dia akan menghasilkan rupa. Awak tengok kat bawah tu ada gambar. Gambar bentuk bulat, gambar bentuk daun, 3 segi, bujur. Kat situ ada rupa-rupa. Apa pula rupa? Kita nak tahu apa itu rupa. Rupa adalah hasil penemuan satu titik hujung dengan satu titik permulaan. Contohnya macam ni. Kita nak buat bentuk satu titik hujung dengan titik permulaan. Dia cantum. Gini. Jadilah rupa. Nampak tak? Jadilah rupa. Titik hujung dengan titik permulaan dicantumkan. Jadilah rupa. Seterusnya, boleh dihasilkan daripada garisan atau pewarna. Tadi cikgu buat garisan lah. Ini garisan melengkung, kita sambung. Kita jumpa. Nampak tak? Okey. Rupa ni pun terbahagi kepada 2. Iaitu rupa organik dan rupa geometri. Awak tengok betul-betul gambar yang sebelah yang rupa organik tu. Awak tengok betul-betul. Dia bentuk dia ada bentuk macam bunga, bentuk hati. Yang lagi satu macam bentuk air tertumpah tu kan. Nampak bentuk dia organik. Bentuknya lebih santai, lebih bersahaja. Bentuknya bebas. Bentuknya bebas. Seterusnya, rupa geometri pula. Yang sebelah tu, rupa geometrik, dia ada bentuk bulat. Dia ada bentuk segi 4. Segi 4 sama. Maksudnya bentuknya tu, dia ada sudut. Dia bersegi-segi. Dia bentuknya lebih khusus. Nampak tak? Bentuknya tak bersahaja. Bentuknya tak spontan. Bentuknya memang dah ada. Bentuknya macam ada sudut bersegi-segi macam tu. Nampak tak perbezaan antara dua ni? Rupa organik dengan rupa geometri.
Okay, mari kita pergi secara mendalam. Apa itu rupa organik dan apa itu rupa geometrik? Okey, rupa organik iaitu rupa bebas yang tidak dapat diukur. Maksudnya, tadi cikgu cakap rupa yang bebas. Maksudnya ikut kreativiti dia. Dia nak menghasilkan rupa. Contoh, kalau awak nak buat sesuatu ni, cikgu bagi contoh. Awak nak buat satu, nak lukis gini. Yang penting titik permulaan dengan titik hujung tu sama, awak akan terasanya bentuk macam ni. Ini akan jadi bentuk organik lah. Bentuk tu adalah bentuk bebas yang tak perlu diukur pun. Contoh, rupa organik adalah rupa daun, rupa orang, bentuk muka awak tu dan sebagainya lagi. Awak boleh berikan contoh juga. Dan dihasilkan secara spontan, bebas, spontan, bersahaja. Macam tu. Seterusnya, rupa geometrik. Awak tengok, rupa geometrik, awak tengok gambar kat tepi tu, nampak tak? Rupanya mempunyai sudut-sudut. Dia rupanya memang khas macam tu. Contoh, bulat, bentuknya bulat. Tiga segi, bentuknya tiga segi. Bentuk tiga segi. Bentuknya memang dah khusus. Dia mempunyai sudutnya yang tersendiri. Contohnya, tadi cikgu dah beritahu, bulat, segi 3, segi 4 dan sebagainya. Awak boleh senaraikan sendiri. Lepas tu, dicipta menggunakan alat yang khas. Contohnya, awak gunakan pembaris ataupun set geometrik. Maksudnya benda tu geometrik ni adalah bentuk yang memang khas. Bentuk tu mempunyai sudut. So, kita perlu menggunakan, selalunya kita akan gunakan pembaris. Sebab tangan kita ni tak lurus. Kalau bentuk sengit, nanti dia akan jadi rupa organik pula. Okay, dan mempunyai ukurannya yang tertentu. Okey, jadi kat sini awak dah dapat membezakan rupa organik dan rupa geometrik. Hari ni kita belajar dua, rupa organik dengan rupa geometrik. Awak boleh bezakan lah, yang organik tu bentuknya adalah bebas. Yang geometrik bentuknya ada khusus, bentuknya mempunyai sudut dan mempunyai ukuran yang tersendiri. Jadi hari ni aktiviti yang perlu kita buat adalah, aktivitinya adalah awak kena sediakan satu kertas A4. Awak kena sediakan kertas A4. Murid diminta melukiskan 3 contoh rupa organik dan rupa geometrik. Maksudnya awak kena buat 3 rupa organik dan 3 rupa geometrik. Maksudnya awak pilihlah, awak nak buat organik tu, awak kena pilih 3. Carilah di mana-mana, mesti awak boleh tahu apa. Dan seterusnya, penghasilan tugasan mengikut kreativiti masing-masing dan guru akan menunjukkan contoh. Cikgu akan tunjukkan awak contoh tapi kreativiti atas masing-masing. Maksudnya awak nak menyampaikan, nak menghasilkan tugasan tu mengikut kreativiti awak masing-masing. Ini adalah contoh. Cikgu akan bagi nanti kat dalam Google Classroom. Ini maksudnya rupa tajuk kita belajar. Lepas tu cikgu nak minta 3 bentuk organik. So 1, 2, 3. Rupa organik. Lepas tu 1, 2, 3 bentuk geometrik. Lepas tu awak lukiskanlah. Apa itu contoh organik tu apa? Contoh 3 contoh organik apa dan 3 contoh geometrik tu apa. Itu saja untuk aktiviti pada hari ini. Sekiranya awak tak tahu, awak boleh tanya cikgu. Okey, terima kasih.